Okey, itu dia pemain ke-12 pada pagi ini dan kali ini kita nak bawakan dua pertembungan final ataupun aksi akhir pada weekend ini, pada hujung minggu ini. Awal paginya adalah Copa America pada jam 8 pagi di antara Argentina dan juga Brazil, dan kemudian pada awal pagi Isnin pula membabitkan pertembungan antara Itali dan juga England. Untuk itu kita bawakan dua tetamu istimewa pada hari ini, Jumaat ini. Seorang adalah pengulas ataupun penganalisa sukan tersohor dan seorang lagi adalah bakal pengulas sukan tersohor akan kami bawakan. Keduanya telah pun bersedia, Rizal Hashim dan juga Farish Aziz bersama dengan kita. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. khabar? Bagus, Baik, Pak. Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Okey, kita mulakan terlebih dahulu dengan Rizal Hashim. Lama tak nampak ulasan dan dengar ulasan daripada Rizal Hashim sendiri. Mungkin boleh kita mulakan dengan Euro terlebih dahulu. Apa sebenarnya pandangan ataupun setakat ini perjalanan Euro daripada kacamata Rizal Hashim? Saya rasa ini antara edisi Euro yang terbaik dari segi entertainment value, dari segi technical, prestasi teknikal pasukan-pasukan, tetapi juga dengan kejutan-kejutan yang berlaku, drama yang berlaku ni saya rasa, dan juga bagi saya perlawanan akhir ni adalah satu kemuncak yang wajar kerana dua pasukan terbaik saya percaya berjaya mara ke final. Tinggal lagi sekarang ni orang sibuk kata the title is coming home lah. Yeah. Sedangkan England tidak pernah muncul juara pun. Ini adalah final pertama mereka. Dan sudah tentu bagi penyokong Itali sudah pula menyifatkan ini peluang terbaik mereka menebus kecewa selepas tidak layak ke Piala Dunia 2018. Yeah. Bagi pemerhati yang neutral, sudah tentu ini final yang menarik. Ya, okey. Bila Rizal bercerita mengenai adakah ianya coming home walaupun tak pernah ke final Euro ini kali pertama, mungkin Farish Aziz ada penjelasan dan juga pendapat yang sendiri sebagai salah seorang yang mengikuti Euro sepanjang sebulan ni, Farish? Itu yang menakutkan bagi saya penyokong England ni, yang seberapa juta penyokong England di Malaysia seperti lahir di sana. Sama ada ia coming home ataupun going to Rome. Yeah. Tapi memang saya setuju dengan pendapat Rizal. Saya rasa saya mengikuti Euro agak lama juga, dan Euro versi 2020-21 ini adalah antara yang unik, yang lain daripada yang lain. Dia kalau bahasa Inggerisnya berfitting dengan keadaan semasa yang kita lalui. Ada hero-hero yang diangkat seperti Switzerland, Austria dan sebagainya, dan akhirnya dua kuasa besar. Dan mungkin England ingin membuktikan bahawa selama ini tagline gergasi bola sepak dunia itu mungkin mereka boleh akhirnya angkatlah untuk edisi kali ini. Ya, okey. Mungkin kan, sebab yalah itu antara pasukan pilihan awak juga. Rizal, saya nak gemar berbicara mengenai Itali. Adakah mengejutkan Itali boleh melangkah jauh sebegini? Kita tahulah mungkin mereka ada rekod form yang sangat baik pada ketika ini, tetapi kita mungkin tidak dapat lebih kepada Belgium, Perancis, Portugal sebagai juara bertahan. Adakah ianya satu kejutan atau memang ramalan anda, Rizal? Saya rasa ramai pemerhati, Farish pun mesti terkejut sebenarnya Itali mara sejauh ini. Kalau kita lihat selepas 2018 gagal ke pusingan akhir Piala Dunia, Mancini ambil alih, dan sudah tentu projek yang dia buat ni telah mendatangkan hasil lebih awal, saya rasa, dan disebabkan kejayaan Mancini membentuk pasukan ini tanpa menyandarkan harapan kepada mana-mana bintang. Saya rasa kekuatan mereka adalah bagaimana pemain yang established dalam Serie A ini dibentuk menjadi pasukan. Dan ia mengingatkan saya bagaimana Mancini dulu pernah bermain di bawah Azeglio Vicini, Euro 1988. Masa itu saya 18 tahun, saya ikut dah. Tim Vicini ini memang pasukan yang menggabungkan kemahiran teknikal dengan defense yang cukup kukuh. Jadi saya rasa Mancini ada formula dengan meletakkan dua otai di belakang tu, Bonucci dan juga Chiellini. Saya rasa dengan pemain-pemain yang ada flair di barisan depan, bagaimana Vialli dan juga Mancini satu ketika bersama Donadoni. Itu formula yang saya rasa Mancini terapkan untuk generasi ini. Ya. Rizal, Euro 88 Ya, Euro 88 betul. Awak 18 tahun?
Masa tu saya 18 tahun, sekarang dah tua dah. Saya baru lahir. Farish baru 3 tahun tak salah saya, Farish. 4 tahun. 4 tahun. Farish, kita nak beralih ke Copa America pula, Farish. Kita tinggalkan seketika Euro itu kemudian. Tapi sekarang Copa America juga menjadi tumpuan. Walaupun tidaklah saya percaya semeriah kita ikut Euro berbanding Copa America ini. Tetapi bagaimana awak melihat akhirnya pertembungan Messi dan Neymar, Brazil dan juga Argentina ini? Adakah ianya cukup rencah untuk menjadikan satu final yang epik juga? Yes, saya pasti. Seperti apa yang Hanif katakan, sedikit sebanyak Copa America ni dikaburi oleh Euro. Kita semua layan Euro di Malaysia ni terutamanya. Tetapi ialah ia satu final yang dinantikan ramai. Apatah lagi ada ura-ura mengatakan yang Copa mungkin dibatalkan tahun ini. Sepatutnya Argentina dan Colombia menjadi tuan rumah dan akhirnya Brazil sekali lagi menjadi tuan rumah tahun ini. Dan yang menariknya untuk final ini adalah kedua-dua Neymar dan juga Messi belum pernah memenangi Copa. Walaupun Neymar sendiri, Brazil menang tahun 2019, Neymar tidak ada dalam pasukan itu. Dan tentunya Messi ingin membuktikan sesuatu di penghujung kariernya, tidak ingin kalah kepada Cristiano Ronaldo. Kita tahu mereka ini berdua bersaing. Ronaldo sudah memenangi bersama-sama Portugal Euro. Pastinya Messi inginkan sesuatu daripada final ini. So agak menarik dan semua itu akan terjawablah kedua-duanya pada Ahad ini. Saya gemar nak bertanya Rizal sebab Rizal antara pengkaji juga bola sepak Amerika Selatan ini. Rizal, adakah akhirnya Messi akan mendapat pengiktirafan antarabangsa bersama Argentina yang pertama, Rizal? Hanif, kesian kan kalau Messi ni seorang legenda tapi tanpa mengutip sebarang gelaran di peringkat antarabangsa. Setuju. Cristiano Ronaldo dah menang Euro 2016, menang juga European Nations League. Jadi Messi ni dah 3 kali gagal dalam final Copa America, dalam World Cup 2014 pun di stadium yang sama di Maracana ni. Bagi saya kehebatan yang ditunjukkan oleh Messi ini kena ada reward sikit lah. Saya ikut sentimen. Kalau atas kertas Brazil dengan barisan individu yang hebat, tetapi sedikit sentimen saya macam Fetri lah, dia kata dia sokong underdog, tapi saya lihat Messi lah. Faktor Messi ni kita pada usia 34 tahun ini saya rasa peluang terakhir untuk dia mencipta kejayaan di pentas semasa. Kalau di Qatar, di World Cup Qatar nanti agak sukar. Jadi inilah peluang terbaik untuk Messi membawa sesuatu lah sebagai di peringkat antarabangsa. Farish, awak setuju dengan sentimen atau? Saya setuju. Saya suka fairy tale bola sepak ni. Walaupun bukanlah fairy tale bagi Messi. Kita kesian kalau kita ikut footballers daripada dulu. Contohnya Roberto Baggio tak pernah menang apa-apa dengan Italy. So miss penalty lawan Brazil. Itu membuatkan kita alamak kesiannya karier dia sebagai seorang pemain yang antara yang terbaik dan akhirnya tidak memenangi apa-apa bersama pasukan kebangsaan. Dan saya juga sentimen itu, saya nak Messi memenangi sesuatu. Dan yang kelakar dia, saya adalah yang dekat Twitter, sampaikan penyokong Brazil sendiri, tapi penyokong Messi, nak Messi menang daripada negara dia. So bayangkanlah. So ada sentimen seperti itu. So I think, kalau boleh, Messi membawa pulang untuk kali pertama bagi dirinya sendiri untuk Argentina. Dan kali terakhir Argentina menang dah lama tau. 1993. So mungkin Argentina sendiri selaku negara nak menang dan nak menyamai rekod Uruguay. Mereka pun nak menggunakan istilah is coming to Argentina baliklah kot agaknya untuk Copa America. Betul. Terima kasih kedua-duanya kerana sudi bersama dengan saya pada pagi ini. Rizal, mungkin yang terakhirnya sebagai, sebab mungkin ramai yang tak tahu, Rizal adalah satu-satunya jurnalis dari Malaysia yang masih lagi mengundi untuk Ballon d'Or ataupun FIFA Best World Player kan. Jadi penghormatan ini yang terakhirnya, Rizal, mungkin ramalan anda untuk kedua-dua peranan akhir ini. Kita adik-adik ni kita diam je, Farish. Bagi abang je yang cakap. Final, saya tidak ada sentimen, saya mau Itali menang. Kerana mereka layak performance yang konsisten menang setiap game. Tapi untuk Copa America, saya amat simpati kepada Messi jika dia tidak menang pada final Ahad nanti. Euro tak ada sentimen, Copa America ada sentimen. Bias lah macam ni. Farish, bagaimana ramalan anda? Saya going home, it's going to Buenos Aires. So pergi Argentina, pergi London. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Saya percaya kalian juga adalah yang kerap melihat perkembangan bola sepak dalam dan juga luar negara. Kita jumpa lagi insya-Allah.
InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih, insyaAllah. Assalamualaikum. Itu dia kedua-duanya, Faris dan juga Rizal Hashim, berbicara mengenai segmen pemain ke-12 pada pagi ini. Dan seperti biasa kita rakyat Malaysia, kepada yang ingin meneruskan kepada perhitungan akhir, jangan lupa hari Ahad ini, awal pagi adalah pertembungan di antara Argentina dan juga Brazil. Pertembungan yang sangat hebat pada waktu Malaysia 8 pagi. Dan kemudian kita berjaga sikit untuk awal pagi Isnin pada jam 3 pagi adalah pertembungan sama ada it is coming home atau it is going to Rome antara Itali dan juga England untuk Euro 2020. Ini adalah antara sokongan kepada bola sepak dunia, tapi dalam masa yang sama kita masih lagi menyokong bola sepak tempatan.